tentanya diikat di depan masjid. Di situ duduk Sayyidina Hamzah dan beberapa sahabat Nabi yang lain. Badui itu kita bercakap dengan Rasulullah sembang panjang lebar. Kata mereka yang duduk Sayyidina Hamzah dan beberapa sahabat yang lain mengatakan, itu onta Badui itu sehatlah, gemuk itu, kalau dimakan sedap, itu dia punya daging. Kata Nuaiman mengatakan, macam mana kalau kita sembelih? Macam mana nak sembelih? Tak apa, aku buat sembelih, tapi jangan beritahu kepada Nabi kalau aku yang sembelih. Lalu kalau nanti itu Badui tahu ontanya disembelih macam mana? Tak apa, Rasulullah biasanya akan ganti. Dia nak buat, Nabi suruh tanggung. Kata Nuaiman mengatakan, okey. Maka dia keluar senyap-senyap. Badui itu di dalam bersama dengan Rasulullah dipotong, disembelih itu onta itu. Tapi dibiarkan dulu. Kalau dah sudah onta itu mati, tak mungkin akan dibawa oleh Badui itu, mau tak mau kena dimakan dagingnya. Dia berkata kepada Mikdad, saya nak bersembunyi dulu. Saya nak masuk, dia dari tanah. Dia masuk dalam situ, disuruh tutup dengan sesuatu supaya tak nampak oleh Rasulullah SAW. Maka dia pun dah sembunyi dalam. Tak lama Badui itu dah jumpa dengan orang balik, jumpa ontanya dah disembelih. Berteriak Yahudi sebab Badui itu, berteriak dengan kuat. Nabi pun keluar juga, apa berlaku? Dia beritahu, onta aku sudah ada yang menyembelih. Kata baginda Rasulullah, siapa yang buat? Sayyidina Hamzah diam, yang lain pun diam. Maka dicari, jumpa Miqdad bin Aswad. Dan Miqdad ini yang menutup Nuaiman sembunyi di dalam tanah, tutup dengan sesuatu. Ya Miqdad, siapa yang buat menyembelih itu onta? Kata Miqdad bin Aswad mengatakan, Miqdad dah berpakat dengan siapa? Dengan Nuaiman. Jangan bagi tahu kalau kau sembunyi di bawah sini. Kata Miqdad bin Aswad mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu. Tapi dengan tangannya macam ini. Yang tidak mau berdusta dengan Rasulullah. Pada masa yang sama, dia pun berkata, sebab dia dah janji dengan siapa? Dengan Nuaiman untuk tak bagi tahu. Dengan mulutnya tak bagi tahu, dengan tangannya dia bagi tahu. Sebab dia tak nak berdusta dengan Rasulullah SAW. Maka dibuka oleh Nabi SAW. Ya Nuaiman, wahai musuh kepada dirimu sendiri, kenapa kamu buat? Ya Rasulullah, saya disuruh oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi pun pada akhirnya tersenyum juga, disuruh masak itu daging dan akhirnya dimakan juga oleh sahabat dan akhirnya digantikan oleh Nabi SAW. Di dalam karisma yang begitu luhur kepada Rasulullah SAW, beliau juga adalah orang yang mempunyai sifat bergurau, suka bergurau juga dengan keluarganya, dengan sahabatnya, tetapi gurauannya adalah tidak pernah berdusta. Gurauannya adalah yang benar dan sungguh-sungguh. Demikian sifat Nabi Muhammad SAW. Setiap akhlak, nilai-nilai murni yang ada pada seseorang mesti itu adalah serpihan daripada akhlak sebenar Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu dipuji oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh para sahabat, dipuji oleh sahabat, dimuliakan oleh generasi tabi'in, tabi'in dan seterusnya hingga hari ini, dan tak seorang pun mendewakan, memuja kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang terpuji, yang pujiannya itu adalah amat tinggi, melebihi daripada apa yang telah difahami oleh manusia. Wa ala tafannuni wasfihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Dengan kepelbagaian orang ingin memuji kepada Rasulullah, habis kata-kata nak memuji, sementara pujian Rasulullah belum lagi habis. Oleh kerana yang memuji Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-intima, nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kita sebagai umat beliau, untuk sentiasa kita meneladani sifat utama beliau adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk diri sendiri dan untuk orang lain, dan sifat Rasulullah adalah yang menjaga perasaan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pikiran kita, suara hati kita, mulut kita ini juga dijaga oleh Allah daripada menyakiti perasaan orang lain, baik dengan kata-kata, tangan dengan tulisan, dan juga gerakan kaki dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh badan ini rakyat kepada kita. Kita adalah pemimpinnya. Siapa rakyatnya? Kita punya anggota tubuh badan. Mudah-mudahan hati ini dipimpin untuk memimpin rakyat tubuh badan kita ini untuk tidak menyakiti orang lain, bahkan sentiasa menggembirakan orang lain. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.